النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bermulalah dengan niat yang ikhlas, langkah disusun kemas, bina jati diri, menempuh onak duri, gigih berani. Bersama kita melangkah, membangunkan tijarah, memimpin beramanah, ukhuwah berhikmah, dan beristiqomah, mencari rahmat, dan beristiqomah, reda ilahi. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Kita sehati sejiwa, sinergi bersama ikhtisas. Wow, sinergi bersama ikhtisas. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Dunia kita taluki, akhirat kekal abadi. Wow, kini masanya kita wariskan legasi murni. Kini masanya kita wariskan legasi murni. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis pada malam ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada malam ini berdoa memohon rahmat dan hidayah dari-Mu. Semoga dengan rahmat itu, ya Allah, Engkau berikan petunjuk kepada kami, Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami, Engkau perbaikilah urusan agama dan dunia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Restuikanlah perancangan kami, ya Allah. Bimbingkanlah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan, ya Allah.
Pimpinkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan, ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari perselisihan faham yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi organisasi kami di Ihtisas bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan dan mencapai matlamat wawasan sebagaimana yang kami citakan. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Rakan niaga sekalian, Majlis Anugerah Bulanan peringkat wilayah ini diadakan khas untuk meraihkan rakan-rakan niaga daripada Ihtisas. Kami dari pihak Ihtisas menghargai kesemua individu yang sentiasa bersama dengan Ihtisas. Tidak lupa juga, majlis ini merupakan platform khas untuk memberikan anugerah dan penghargaan kepada individu-individu yang berjaya menjadi top rakan niaga dalam sepanjang tahun kewangan di wilayah di peringkat masing-masing. Semoga semua rakan-rakan niaga di seluruh Malaysia dapat bekerjasama dalam meningkatkan prestasi masing-masing. Hadirin sekalian, tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Encik Husaini bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Agensi Ihtisas untuk menyampaikan ucapan beliau, seterusnya merasmikan Majlis Malam Anugerah Bulanan kita pada malam ini. Majlis mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertemu kita pada malam ini dalam program Multi Award untuk bulan 12. Alhamdulillah, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Semua sedia maklum, kita sudah pun memasuki tahun baru. Tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Seperti sedia maklum juga, kita hanya berbaki 3 bulan saja sebelum habisnya tahun kewangan 2021-2022. Jadi berbaki 3 bulan ni, saya nak minta semua rakan niaga supaya tengok balik kita punya sasaran, sejauh mana baki yang ada ni kita boleh pergi ke mana. Adakah kita masih lagi nak mengekalkan cara kerja lama, ataupun kita nak buat sesuatu supaya 3 bulan terakhir ni kita dapat mencapai sesuatu yang luar biasa daripada kebiasaan yang kita capai. Jadi seperti sedia maklum juga, kita akan mula masuk bila bulan 4 nanti, awal bulan 4 kita dah mula masuk bulan puasa. Jadi nanti kita akan dengar pula puasa akan dijadikan sebagai alasan pula kan untuk perniagaan kita semakin yang meri bercabar. Tapi kita tak nak dengar perkara tu berulang-ulang. Jadi dengan masa 3 bulan ni, kita cubalah untuk push diri kita supaya kita dapat back to on track, mengikut sasaran yang telah kita kita buat waktu Dream Chaser nanti. Okey, untuk 3 bulan terakhir ni pun akan ada banyak juga program-program untuk you all semua. Seperti hari Selasa ni kita akan ada three quarter review award. Kemudian insya-Allah pada bulan 2, penghujung bulan 2 kita dah start buat kita punya Dream Chaser, mengikut region dan sebagainya. Jadi untuk 3 bulan ni memang kita akan sentiasa sibuk lah. Jadi saya haraplah kita sama-sama dapat berusaha dengan lebih giat lagi lah dalam 3 bulan terakhir ni, supaya at least secara keseluruhan, bukan saja di Central Region, kita secara keseluruhan Ihtisas ni akan back balik kepada at least lebih sikit daripada kita punya pencapaian tahun lalu. Okay, so itu saja daripada saya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Multi Award untuk Disember.
pada malam ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Encik Aslan untuk mengendalikan program ni. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Usani bin Muhammad Ali di atas ucapan perasmian beliau sebentar tadi. Sebelum kita ke acara kemuncak, di sini saya ingin berkongsi sedikit informasi dan kempen-kempen anjuran yang Ikhtisas jalankan. Okey, berita baik sehubungan dengan pengumuman yang dikeluarkan dari pihak Takaful Ikhlas di mana kontes pada bulan Disember telah disambung, maka dengan itu pihak Ikhtisas dengan rancaknya ingin menyambung ataupun kita memang sambung tambahan lagi RM20 kepada rakan niaga yang menghantar kes berserta infos seperti syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Takaful Ikhlas, dan ini tempoh kempen dilanjutkan sehingga 31 Januari 2022. Diharapkan dengan bersambungnya kempen ini dapat merancakkan lagi perniagaan rakan-rakan niaga sekalian di bulan Januari ini. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan seperti yang tertera antara nama-nama yang kita ambil daripada bulan Disember. Baik. Okey, seterusnya untuk Konvensyen Luar Negara ke Yogyakarta 4 hari 3 malam, seperti yang sedia maklum, kempen ini masih berjalan dengan syarat kelayakan seperti berikut. Untuk EP jumlah kelayakannya sebanyak 80,000 FYAC, untuk SEP 80,000 FYAC dan 2 SEP. Okay. Dan untuk AD 250,000 FYC produksi kumpulan, 50,000 FYC produksi unit langsung dan 5 SCP. Dan yang terakhir untuk Managing Director 500,000 FYC, 2 AD dan 15 orang SCP. Diharapkan semua rakan-rakan niaga teruskan bersemangat untuk terus mengejar dan be on track atas kempen ini. Seterusnya, ini adalah untuk Power of Istiqamah. Anda hanya perlu mencapai 4 kes satu rekrutmen atau 8 kes satu rekrutmen untuk berpeluang mencapai insentif terkumpul maksimum 7,800 ataupun 15,600 sepanjang tahun kewangan. Tidak lupa juga dengan power of recruitment. Okay. So untuk power of recruitment, jika tuan-tuan dapat mencapai 50 rakan niaga dalam tempoh 12 bulan bermakna setahun, ganjaran tunainya adalah RM10,000 tuan-tuan. Okay. Seterusnya adalah untuk umrah dan ziarah. So umrah dan ziarah, Konvensyen Dwi Tahunan Luar Negara ini adalah satu kempen di mana ia perlu melalui pencapaian dan produktiviti tuan-tuan seperti yang tertera. Okay, berikut saya sertakan juga sedikit update untuk top 20 untuk Konvensyen Luar Negara seperti berikut. Yang berwarna hijau tu adalah yang on track, kuning dan juga merah peluang untuk be on track masih ada lagi. Okey, dan ini adalah untuk Konvensyen Dwi Tahunan. Ini adalah untuk EP. Dan ini adalah untuk SEP, di mana kelayakannya adalah 180 KFYC atau collected dan perlu merekrut sekurang-kurangnya 4 rakan niaga. Okey, dan ini adalah produksi unit kumpulan by AD. Okey. Alright, hadirin sekalian, Majlis Anugerah Bulanan pada malam ini akan diteruskan lagi dengan agenda yang seterusnya. Tibalah masa yang ditunggu iaitu penyampaian anugerah kepada rakan-rakan niaga Ikhtisas peringkat wilayah tengah. Pemenang akan membawa pulang sebuah trofi dan sijil penghargaan daripada Ikhtisas. Untuk pengetahuan anda, pada malam ini kita akan mempunyai 4 kategori yang akan diumumkan. Berikut saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kategori yang pertama adalah top producer. Untuk kedua adalah top recruiter. Yang ketiga adalah top current year new recruit ataupun kita gelarkan sebagai top CYNR. Dan yang terakhir adalah top agency director. Jadi sebelum itu, untuk merancakkan lagi agenda kita, mari kita lihat sedikit teaser ini.
Okey, baik. Jadi marilah kita saksikan kategori yang pertama, Top Personal Production. Siapakah pemenang-pemenangnya? Tempat ketiga, Top Producer. Disember 2021 jatuh kepada Tengku Nordiana Tuan Yusof daripada agensi Al-Insyirah. Tahniah diucapkan kepada Tengku Nordiana. Tempat yang kedua jatuh kepada Puan Siti Noraziah Saleh daripada 99 Ikhtisas Services. Dan Johan jatuh kepada Encik Salahuddin Sarpin daripada Ikhtisas 1 Services. Tahniah diucapkan kepada Encik Salahuddin Sarpin di atas pencapaian yang akan mengulang sponsor dan penghargaan. Jadi kita ingin mengambil peluang ini untuk menjemput Cik Salahuddin Sarpin, Cik Din kita untuk memberikan sepatah dua kata, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi. Silakan Cik Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Lan Baik. Dan terima kasih atas penganugerahan ini, dan terima kasih juga kepada manajemen Ikhtisas khususnya, dan kepada rakan-rakan AMNya. Okey, jadi alhamdulillah, maksudnya saya pun rasa tidak menyangka. Okey, jadi penganugerahan ini kena pula pada saya kan. Jadi apa pun alhamdulillah, syukur atas apa yang telah diberi pada akhir tahun 2021 kan. Jadi macam itulah. Jadi walau bagaimanapun saya ingin mengucapkan salam tahun baru 2022 kepada semua rakan-rakan kita di Ikhtisas. Dan dengan penganugerahan ini, okey, mungkin memberi semangat kepada saya khususnya, dan amnya kepada rakan-rakan niaga kita yang lain lah, mudah-mudahan. Sebab untuk nak mengekalkan kita punya kejuaraan bukan mudah, kan? Tapi untuk nak menjadi juara mudah, kan? Walau apa pun, kita teruskan perjuangan kita di akhir ini dengan 3 kuarter, last quarter, iaitu kita panggil sebagai final countdown. Maksudnya ini adalah yang sebenar-benarnya final, maksudnya di alam peperangan kita kan. InsyaAllah, mudah-mudahan semua semangat yang ada pada rakan-rakan niaga dah ada dah. Diorang dah mungkin dapat tahu bagaimana nak membuat kejutan yang terakhir. Betul tak? InsyaAllah. Sebab saya berharap agar pencapaian tahun keuangan ini agar lebih baik daripada tahun keuangan yang lepas. Mudah-mudahan. Okey. Jadi insya-Allah lah, cukup sekadar ini saja. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih Cik Salahuddin Sarpin, juara kita pada bulan Disember, Top Producer. Tahniah diucapkan sekali lagi pada Cik Salahuddin Sarpin. Okey, mari kita ke seterusnya, kategori Top Recruiter. Mari kita lihat siapa pemenang-pemenangnya. Tempat ketiga, Top Recruiter Disember 2021 jatuh kepada tahniah Puan Nurul Ashikin binti Abdul Rahman pada Nurul Ashikin Enterprise, tempat ketiga. Tempat kedua jatuh kepada Puan Marina Ahmad Enterprise daripada Puan Marina binti Ahmad daripada Marina Ahmad Enterprise. Dan Johan kita jatuh kepada Cik Muhammad Syahir Niza daripada Syahir Niza Enterprise. Tahniah diucapkan kepada Cik Syahir di atas pencapaian ini yang akan membawa pulang sebuah trofi dan sertifikat penghargaan. Jadi sekiranya Cik Syahir kita ada pada malam ni, saya ingin menjemput Cik Muhammad Syahir Niza. Mungkin boleh memberikan sepatah dua kata. Silakan Cik Syahir. Cik Syahir ada ke? Okey, tak apa. Mungkin Cik Syahir dah left tadi, sebentar tadi dia ada. Alright, tak apa. Kita terus kepada kategori yang seterusnya, iaitu kategori Current Year New Recruit. Okay, Current Year New Recruit, dan kita lihat siapa pemenang-pemenangnya. Tempat ketiga, Top CYNR Disember 2021 jatuh kepada
Cik Muhammad Muazzam daripada Muazzam Enterprise, tahniah diucapkan kepada Cik Muhammad Muazzam. Tempat kedua jatuh kepada Zamzaizuri Muhammad, tahniah diucapkan. Dan Johan jatuh kepada Cik Muhammad Syafi'i bin Hasan daripada Muhammad Syafi'i Enterprise. Tahniah diucapkan kepada Cik Muhammad Syafi'i bin Hasan yang akan membawa pulang sebuah trofi dan juga CJ penghargaan. Jadi kita ingin menjemput Cik Syafi'i bin Hasan untuk memberi sepatah dua kata. Cik Syafi'i, silakan. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Syufi bin Hasan. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Hazlan. Baik. DE Central Ikhtisas kerana berjaya dapat menganjurkan program pada malam ini. Jutaan terima kasih saya juga kepada Allah kerana dapat menjuarai anugerah ini pada bulan Disember untuk tahun 2020 buat pertama kali sebagai rookie di Ikhtisas. Baik, alhamdulillah. Tidak saya lupai untuk mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Ikhtisas kerana dapat memberi ruang dan platform untuk kategori pada rakan niaga baru ini pada kami semua. Alhamdulillah. Tidak lupa juga kepada agensi leader saya iaitu Haji Amran Shah Alam di atas segala tunjuk ajarnya kepada saya selama ini. Saya bukanlah seorang luar biasa tetapi hanyalah seorang insan yang biasa-biasa sahaja. Nasihat saya kepada rookie-rookie baru, janganlah kita merasai segan dan malu untuk belajar dan terus belajar dari senior-senior kita maupun dari leader-leader kita agar kita semua dapat terus istiqamah di dalam industri perniagaan takaful. Amin dan terima kasih semua. Amin, amin. Terima kasih Cik Syafi'i atas ucapan yang begitu sepadu bermanfaat kepada kita semua. Tahniah diucapkan. Jadi marilah kita lihat untuk kategori yang seterusnya, siapakah pemenangnya. Untuk kategori yang seterusnya adalah Top Agency Director. Kita akan lihat siapakah pemenang-pemenangnya. Untuk tempat ketiga, Top Agency Director bulan Disember 2021 jatuh kepada Encik Azrul Muhammad Azrul Muhammad Sukri. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Azrul. Tempat kedua, Encik Muhammad Hisham Dahlan daripada H&H Ikhtisas Konsultasi. Tahniah diucapkan. Dan Johan kita siapakah? Jatuh kepada Encik Salahuddin Sarpin. Sekali lagi daripada Encik Salahuddin Sarpin daripada Ikhtisas satu cerita. Tahniah Cik Din. Jadi saya dengan ini yang menjemput sekali lagi lah Cik Salahuddin Sarpin untuk menyampaikan kata. Silakan Cik Din. Kali kedua silakan. Masya-Allah, tabarakallah, kan? Bukanlah kamera Cik Din, orang nak tengok muka ni. Kejap. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kita ada program kat luar ni. Jadi itu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan penganugerahan yang terakhir pada tahun 2021 ni agar merangsangkan minda kita, agar memberi semangat dan membakar untuk kita terus menghadapi 2022. Betul kan? Okey, alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim saya di bawah silaan saya, kan? Jadi dan syukur di atas peranan sahabat-sahabat saya yang menjadi satu, bukan pesaing tapi sebagai satu pemaju, pemacu untuk kita mengejar sesuatu keputusan yang baik, kan? Jadi di sini sebenarnya yang kita perlu garap dalam kita punya industri, sebab kita adalah usahawan. Usahawan ni dia mesti sekurang-kurangnya mempunyai semangat untuk berjuang, untuk untuk mencapai sesuatu keputusan yang cemerlang. Sebab kita berharap agar
kita memberi penganugerahan kepada apa yang kita lakukan. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan pencapaian ini dapat memberi suntikan untuk kita mengakhiri tahun keuangan 2021-2022 ini dengan lebih memberangsangkan lagi, khususnya kepada tim Ikhtisas One Services dan khususnya kepada Bos Rawang, seterusnya amnya kepada tim Ikhtisas. Alhamdulillah, dengan adanya ini serta pemantauan yang diberikan daripada pihak Ikhtisas kepada Bos Rawang, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Dan saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada Bos Rawang dan rakan-rakan niaga yang mendapat anugerah pada malam ini. Seperti bos besar saya kan, tahniah juga bos besar Hisham, dan tahniah juga kepada partner sleeping saya kan, tahniah juga. Okey, alhamdulillah. Jadi okey, sekurang-kurangnya dengan semangat yang ada ini kita dapat merangsang untuk kita terus berjuang ke hadapan, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada Cik Salahuddin. Saya suka ungkapan rakan niaga juga adalah usahawan, tuan-tuan, ya. Alright. So, tahniah diucapkan kepada semua pemenang-pemenang, berikan tepukan untuk mereka. Diharapkan pencapaian cemerlang rakan-rakan niaga kita dapat dijadikan contoh dan motivasi untuk diri kita agar terus mengorak langkah ke hadapan. Kini, majlis dengan berbesar hati saya ingin menjemput Encik Abdullah bin Abdul Muttalib, Ketua Pegawai Operasi Ikhtisas, untuk menyampaikan ucapan penutup kita pada malam ini. Jadi majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Nampaklah, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Encik Lan, yang berbahagia Encik Syahrul Nizam, CEO Ikhtisas, Encik Usaini, Chief Agency Officer Ikhtisas, ahli lembaga pengurusan yang hadir pada malam ini, Haji Amran, Encik Mak Syah, dan lain-lain. Saya tak sempat nak scroll down tadi tengok. So yang saya raikan malam ni para pemenang, okay, bulanan untuk bulan Disember yang lalu, usahawan-usahawan yang hadir pada malam ni. So ini session kedua Majlis Anugerah bulan Disember kita. Yang pertama tadi di Southern, yang kedua ni pula di Central. Okey, daripada session yang pertama tadi, Cik Syah bagi penutup bercerita berkenaan dengan usahawan. So Encik Salahuddin pun cerita pasal usahawan juga. Okey, usahawan. Okey, satu yang orang cakap sesuatu yang disebut berulang-ulang kali pada malam ni. So, apa tu usahawan sebenarnya? Okey, apa itu usahawan sebenarnya? So, kalau kita tengok sebenarnya usahawan tu pun dia punya, bila saya tengok balik tadi dia cerita usahawan. So, saya punya conclusion is very simple sebenarnya. Usahawan ni ialah usaha to be number one. Sebab tu dia panggil usahawan. Dia tak cakap usahaten. Maknanya kalau usahaten tu maknanya kau berusaha nak jadi nombor 10. That's why dia sebut usahawan. So kalau saya boleh ambil kan, bagus juga perkataan usahawan ni. Maknanya saya berusaha untuk menjadi number one. Okay, besar maknanya sebenarnya usahawan tu. Okay, so jadi bila saya sebab ada orang tip saya, alah cerita sikit pasal usahawan. So saya akan cerita sikit berkenaan dengan usahawan berkenaan usahawan ni. Okay, so kalaulah tuan-tuan berajin kita boleh Google sebenarnya kan, usahawan ni ada satu pensyarah ni daripada Fakulti Perniagaan Universiti Malaya. Okey, dia ada membuat satu orang cakap thesis, okey, atau ada buat satu macam orang cakap paper lah. Okey, ciri-ciri usahawan berjaya dari perspektif Al-Quran. So dikaji semua Al-Quran, dikaji semua surah-surah dalam Al-Quran, dia dapat berapa banyak ayat apa yang menunjuk yang Al-Quran bercerita berkenaan dengan usahawan.
Okey, ada banyak list dia. So daripada list apa-apa yang diceritakan di Al-Quran tu, beliau merumuskan bahawa okey, dalam Al-Quran tu ciri-ciri seorang usahawan tu dia perlu ada tanggungjawab. Okey, pertama sekali dia kena bertanggungjawab terhadap Tuhan. Okey. So ciri yang kedua dia kena ada tanggungjawab pada diri sendiri, dan ketiga dia kena ada tanggungjawab kepada orang lain. So kita dalam perniagaan takaful, okey, sebenarnya kita usahawan, okey, yang bertanggungjawab terhadap Tuhan kita, sebab kita memasarkan muamalat Islam. So kalau tak kita orang Islam sendiri yang memasarkan atau berbuat dalam sistem ini, kita tak boleh harapkan orang lain. So tanggungjawab kita sebagai usahawan adalah terhadap Tuhan kita, iaitu kita memasarkan produk takaful ni. So tanggungjawab terhadap diri kita. So of course bila kita usahawan ni, di samping kita nak jadi number one, okay, kita ada tanggungjawab terhadap diri kita sendiri dari segi upah, dari segi komisen atau ganjaran yang kita terima atas usaha kita tu tadi. So kita bertanggungjawab atas income kita. Okay, bukan kita ada tanggungjawab terhadap income kita. So kalau kita usahawan, kita tak nak ambil untung, so kita bukan usahawan tu. Sebenarnya kita tengah buat jariah, pun bagus juga. Tapi tak tercapai lah kita punya ciri-ciri nak jadi usahawan tu. So kita ada yang penting sekarang ni yang dimention tadi, yang saya sedikit nak tekankan ni sebab kita dah nak ambil penghujung, is tanggungjawab terhadap orang lain. So orang lain ni merangkumi ahli keluarga kita juga dan merangkumi juga pelanggan-pelanggan kita. So kenapa saya nak tekankan dekat area tanggungjawab terhadap orang lain ni? So maknanya kita bertanggungjawab terhadap pelanggan kita. Okey, kita tanggungjawab kita, maka okey, di kesempatan untuk di penutupan last quarter this financial year ni, so kita juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan okey, pelanggan-pelanggan kita tu masih lagi dilindungi oleh sijil mereka yang mereka ambil dengan kita. Alright. Dan dalam masa yang sama, tanggungjawab kita ni berkait kat kita juga sebab ia related tu kita punya persistency. Okey, ia berkait juga dengan kita punya collection efficiency. Alright. So, benda tu semua berkait antara satu sama lain. Suka tak suka nak jadi usahawan, okey, nak jadi usahawan, perkara-perkara ni sedikit sebanyak akan terkait pada kita. Okey, maknanya dia ada relationship. Okey, relationship tu memang tak boleh dipisahkan, memang ada. Okey, hubungan kita dengan pelanggan, kita kena pastikan mereka dilindungi, masih dilindungi. Dengan mereka berbuat demikian, kita menunaikan tanggungjawab kita kepada diri sendiri, iaitu kita menerima upah dari apa yang kita buat. Dan dalam masa yang sama, kita juga masih meneruskan muamalat kita dengan memasarkan produk takaful kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin masih lagi keliru atau tak faham lagi berkenaan dengan takaful ni. Apa takaful ni? Jangan terkejut ya, dalam keadaan sekarang ni, although takaful telah bermula daripada 1984, masih ada yang tak dapat membezakan antara takaful dengan insurans konvensional. So itu semua adalah tanggungjawab kita sebagai usahawan dalam industri ini. Alright. So jadi okey, lagi sekali, okey, macam saya mention tadi, kita sebagai usahawan, kita ada 3 tanggungjawab tadi. Alright, kalau ikut daripada apa yang dicerita oleh Encik Wan Sabri ini, okey, tanggungjawab kepada Tuhan, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain. So, insya-Allah kita pegang benda ni, okey, kita akan terus menuju ke hadapan. Jaga 3 perkara ni, insya-Allah. So, saya rasa itu saja ucapan penutup saya pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Encik Lan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Abdullah atas ucapan yang cukup
bermanfaat kepada kita semua sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah kita ke penghujung majlis. Oleh yang demikian, bagi pihak urusetia dan penganjur majlis Anugerah Bulanan untuk bulan Disember 2021, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Div-Div Kehormat di atas kesudian bagi menyerikan lagi majlis kita pada malam ini. Semoga majlis anugerah seperti ini dapat memberi semangat kepada rakan-rakan niaga yang lain dan bergiat aktif dalam memacu ke arah pembangunan perniagaan usahawan takaful di Malaysia. Hadirin sekalian, burung kedidi terbang di awan, hinggap sebentar di bibir perigi. Terima kasih hadirin sekalian, panjang usia berjumpa lagi. Sekian saja saya Hazlan bin Hussein mewakilkan warga kerja Ihtisas menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin guru. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kubur.